Sebab itulah kita cakap kan dari awal rancangan kita, cantik itu subjektif. Okey, dia cover dari segi fizikal rupa wajah, dari segi kesihatan, termasuklah kita kena nampak kemas. Kemas itu pun cantik juga. Kemas dari segi apa? Bukan saja dari pakaian kita, tapi dari segi penampilan kita, kita punya posture dan sebagainya. Betul, posture badan pun kena jaga. Sebab kalau kita duduk, kadang-kadang kita duduk yang macam gini. Kadang-kadang kita duduk macam gini. Kadang-kadang kita tu kenapa? sengit macam itu. Jadi hari ini kita bersama dengan Muhammad Arif yang merupakan seorang ahli fisioterapi yang akan kongsikan dengan kita mengenai posture badan. Yes. Sebab sekarang ni pun ramai yang work from home. Betul. Arif kan, ramai yang duduk dekat kerusi lama. Jadi macam mana kita nak cerita pasal posture ni? Tapi sebelum kita cerita pasal posture, kita nak tanya dulu apa itu sebenarnya fisioterapi. Kita bagi introduction sikit lah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Host kita hari ini, Zik dan Fiona. Okey, fisioterapi. Sebenarnya bila sebut fisioterapi ni memang term dia tu fisioterapi. Fizio adalah fizikal. Setengah negara dia panggil physical therapy. Kerana Malaysia kita panggil fisioterapi lah. Okey, contoh macam Haziq sendiri kan. Apa pemahaman Haziq pasal fisioterapi ni sebenarnya? Fisioterapi ni Aziz bayangkan keadaan tulang badan, keadaan kita punya bentuk badan. Itulah saya Pernah pergi fizio? Pernah sekali. Okey. Dia ada tepuk-tepuk belakang saya. Tepuk Itu fisioterapi bukan? Itu seafood. Okey, kalau Fiona pula, fisioterapi tu macam mana? Bagi Fiona kan, bila cakap fisioterapi, Fiona teringat cedera, lepas tu kena pergi fisioterapi. Ataupun lepas operation, kena pergi fisioterapi. Okey, betul. Sebenarnya apa fisioterapi? Sebab saya saja nak tahu, saya nak tahu pandangan masyarakat Malaysia terhadap fisioterapi. Sebab kat Malaysia masih kurang lagi awareness terhadap fisioterapi. So, saya salah satu, tujuan saya ke sini sebab nak memberitahu apa itu fisioterapi lah. Okey, fisioterapi ni adalah satu profession kat dalam kita punya profession dekat healthcare kita punya negara Malaysia. Kalau kita kat Malaysia ni kita bawa sains secara bersekutu. Jadinya satu healthcare profession di mana kita membantu individu untuk mengembalikan, mengekalkan ataupun memaksimumkan dia punya fungsi dan pergerakan badan. So kita banyak rawatan lah kat dalam fisioterapi itu sendiri. Antaranya macam senang cakap macam nampak macam urut kan. Kita panggil manual teknik terapi, manual terapi. Dia macam urut tapi bukan urut yang saja urut lah. Kita based on medical punya knowledge lah. And then dalam fisioterapi juga kita ada rawatan, antara rawatan kita bagi adalah macam senaman terapi. Tahu kan senaman terapi? Tahu. And then kita juga akan bagi consultation kepada pesakit cara penjagaan badan untuk nak elakkan setengah sakit tu dan juga untuk mengelakkan menjadi makin teruk. Itulah dia. So apa yang Haziq dengan Fiona bagi tahu tu adalah betul tu fisioterapi lah tapi bukan secara menyeluruh lagi. Ya, sebab fizio ni banyak benda. Tapi apa kaitan fizio dengan kesihatan fizikal? Apa yang membuatkan kita nampak sihat dengan fizio ni? Okey. Sebelum pergi lebih lanjut, dalam fisioterapi ni kita ada banyak cabang-cabang dia. Yang tulang-tulang tu salah satulah. Yang tulang-tulang tu kita panggil musculoskeletal. Kita juga terlibat dengan masalah neurological macam stroke, lumpuh. Okey. Itu memang kena fizio lah. Kita juga terlibat dengan sukan sport. Kalau perasan kalau kita tengok bola apa kan, tengah live, bila satu player tu injured, yang masuk tu fizio lah. Yang datang pegang kaki dia. Betul, itu fizio lah. Biasanya itu fizio lah. Okey. And then kita juga terlibat dengan kanak-kanak yang lambat perkembangan, kita assist dia untuk dia punya pergerakan lah, untuk development dia punya pergerakan. Lambat perkembangan pun ada kaitan dengan kanak-kanak fizio. dia ada fizio juga. And then orang tua warga emas untuk penjagaan. Jadinya untuk pagi ni saya lebih sesuai saya bercakap pasal MS tadi lah, pasal tulang-tulang lah, berkaitan dengan posture kan. Ya. Okey. Kita nak bercerita pasal posture. Kalau kita tengok Fiona lah. Fiona kalau duduk biasa duduk biasa dekat rumah macam mana? Duduk biasa macam ni. Okey, dari tepi lah. Bungkuk Bungkuk tak? Ke okey macam tu? Okey, untuk posture Haziq pula saya nak tengok dulu. Saya. Okey, macam mana saya nak Okey, macam ni. Alright. Okey, boleh dikira okey lah. Sebab apa? Boleh dikira okey sebab apa? Posture ni adalah kita meletakkan posisi badan kita sama ada tengah bergerak ataupun tengah rest macam ni, tengah duduk diam macam ni kan. Dalam keadaan yang paling kurang energi kita letak dekat structure body kita. Faham ke? Maksudnya kalau kita dah sengit ke, kita dah letakkan
beban dekat kita punya structure badan kita. Okey. Body tissue. Faham. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita tengok ada yang membongkok sewaktu duduk, yang bahunya tu sampai macam ni, Sampai dah tak nampak leher dah. Itu dah bad posture lah kita panggil. Bad posture. Mungkin boleh bagi tahu kita macam antara contoh macam mana baru boleh consider ataupun dikatakan sebagai satu posture yang betul, yang bagus. Bila kita duduk, kita start daripada duduk. Dia sangat luas, tapi saya explain pasal contoh bila banyak work from home ataupun banyak duduk dekat office, kita punya posture adalah badan memang kena straight. Kalau kita punya kerusi kan, pastikan kita rapat dekat belakang untuk menyandar tu, dan badan straight, tu je. Badan tak boleh sengit ke tepi ataupun ke depan. Bila kita kekalkan kita punya alignment, kita punya spine kan, tulang belakang kita alignment yang memang dalam neutral punya alignment, so paling kurang energi lah. Maksudnya paling susah untuk kita kena injury tu. Ni kalau kita tengok yang atas tu yang atas tu betul Yang hijau tu je betul. Yang hijau tu betul. Kalau duduk kita punya belakang kena rapat dekat kerusi, and then kaki kita kita punya lutut kena 90 degree. Pastikan 90, dan tangan bila guna komputer kena straight jugalah. Kalau ada armrest pun boleh 90 degree juga. Tapi kalau kita tengok sekarang Arif, ada kerusi-kerusi yang bentuk dia melengkung. Yang dikatakan mengikut bentuk badan. Adakah itu sesuai untuk digunakan? Itu antara usaha yang dibuat oleh industri untuk memastikan kita follow good posture tu lah. Sebab dia akan support kita punya curvature of spine tu. Dalam belakang kita ada curve kan, dia akan support lah. Jadi lagi patut kita guna kerusi macam itulah. Okey, kalau gambar ni tengok yang salah tu kan, yang belah kiri sekali tu dia terlalu membongkok. And then yang belah tepi dia tu kerusi terlalu rendah menyebabkan kaki dia tinggi tak jadi 90 dah. Jadi yang betulnya kita kena ikut yang kanan sekali lah. Yang kanan sekali, kita punya kepala tak menunduk, memang straight dengan skrin. And then kaki dia pun 90 degree, dia punya belakang pun terus ke belakang. Kalau tadi kita pakai komputer macam ginilah, dia punya tangan ni kan. Tapi kalau zaman sekarang ni, anytime, anywhere, kita pegang handphone. Yes, betul. Di mana-mana saja. Untuk kita pegang gadget pula. Kan selalu kan, kadang-kadang kita akan letak tangan di sini, kita akan pegang telefon macam inilah, kita akan duduk tengok telefon kononnya. Contohnya lah kat rumah macam Fiona sendiri selalu macam ni. Adakah ini posture yang baik? Okey, untuk phone ni kalau tengok ni pun kat dalam gambar tu kan. Ini berdirilah. Sebenarnya ini banyak berkaitan dengan kita punya leher. Kita punya leher memang ada kajian daripada doktor dekat overseas, bukan Malaysia, dekat dekat New York. Dia punya ni bila kita punya kepala dalam straight macam ni, boleh kata hanya 10 pound dalam 4.5 kilogram lah. Bila kita dah ada angle ke depan, kepala akan jadi makin berat. Kepala apa terus? Ibaratnya makin berat lah. Berat yang sama tapi force tu makin bertambah bila ke depan. So kebiasaannya kalau kita menggunakan smartphone, memang confirm lah macam tu. Terutama tengah main game ke apa kan, tengah tengok Instagram ke, tengah baca gosip ke. So makin lama makin banyak force tu sentiasa ada dekat kita punya leher. Jadinya boleh menyebabkan kita punya leher akan ada masalah lah. Kalau macam rasa lenguh-lenguh, tu antara benda yang berlaku bila kita selalu dalam posture macam tu lah. So bila posture menunduk memang salah. Jadinya apa cara posture yang betul adalah kita bila guna phone, dia nampak pelik sikit tapi kita kena tinggikan phone. Pastikan kepala tidak menunduk. Bukannya macam saya buat tadi lah, bukannya macam ni. Salah satunya kalau tengah duduk boleh kita guna, tapi mungkin boleh guna dua-dua tapi kita punya spine tu straight. Okey. Jangan menunduk. Tadi kalau saya buat macam gini. Tapi kalau belah kanan kena sentiasa tukar-tukar. Kita nak elakkan badan macam tukar tayar kereta lah, alignment. Tapi the bestnya pakai dua tangan simetri lah. Dan kita punya kepala jangan menunduk lah. Boleh gunakan siku letak dekat lutut lah. Macam tu. The bestnya bila kita menggunakan smartphone ni, tangan kita ke atas dan badan tidak menunduk. Kalau tempat tu sesuai untuk baring, kita baring je lah. Baring tu tempat baring memang. Banyak kan benda nak kena tahu kan. Mungkin anda semua yang ada kat rumah kan rasa macam tertanya-tanya, banyak lagi soalan kan. Mungkin boleh kongsikan Instagram bagi mereka yang nak bertanya. Dekat Instagram boleh follow Physiogo lah, boleh tengok kat Physiogo. Macam ni ejaan tu. Physiogo official. Dekat sini kita ada bagi tips-tips penjagaan fizikal lah. Sebab kita memang fizioterapi. And then kat situ boleh juga antara pilihan-pilihan nak buat rawatan ke kalau dah kena masalah sakit sebab posture tadi kan, sakit belakang ke sakit leher.
boleh tengok apa pilihan rawatan yang ada lah. Ya, untuk tahu apa sebenarnya fizioterapi pun anda boleh follow lah Instagram Official. Physio-Go. Sebenarnya banyak benda lah kita nak tanya lagi. Baru dapat sikit tadi. Betul. Dengan Muhammad Arif hari ni. Betul. Tapi tak apa, kejap lagi kita akan berkongsi lebih banyak. Terima kasih Encik Arif.